Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bersama-sama berhimpun sekali lagi untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Ummahatul Mukminin ataupun buku Ummahatul Mukminin yang saya sendiri susun dan tulis untuk kita mengambil manfaat memperkenalkan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok pada insya-Allah hari ini kita akan bermula pada muka surat yang ke-76 ya. Muka surat 76 saya menyebutkan di situ di antara kelebihan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ialah beliau pernah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Saya menyebutkan di situ Anhan Aisyah radhiyallahu anha juga adalah telah datang berita dari langit yang mengatakan bahawa beliau ini suci. Ini berlaku ketika peristiwa Al-Ifk, ketika beliau dituduh oleh orang munafik. Assalamualaikum. Tes. Boleh? Tes 1 2. Baik. Okey. Minta maaf ya, ada gangguan sikit saya punya komputer ni, betul-betul problem. Okey. Kita ulang balik. Di antara kelebihan Aisyah radhiyallahu anha yang mana disebutkan di dalam kitab sirah ialah antaranya Aisyah ini disucikan oleh Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran. Di dalam peristiwa Al-Ifk yang mana mungkin ada sebahagian ataupun sebahagian besar di kalangan kita yang pernah mendengar kisah di mana Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang munafik. Orang munafik di Madinah pada ketika itu berperanan dalam menyebarkan fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Seperti mana yang kita tahu, peristiwa Al-Ifk merupakan satu peristiwa di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pergi berperang untuk peperangan Banil Mustaliq. Ketika peperangan tu berlaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjayalah dalam perang tu, mengalahkan musuh pada ketika itu dan akhirnya Nabi kembali. Yang mana kita semua tahu Nabi SAW mempunyai lebih daripada seorang isteri. Untuk berlaku adil, maka pada ketika itu Nabi SAW nak keluar dalam mana-mana permusafiran pun Nabi SAW akan melakukan undian. Undi siapa yang naik, maka Nabi SAW akan bawa lah isteri itu. Kebetulan masa peristiwa peperangan Banil Mustaliq ni, undian Aisyah naik. Naik nama Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bila dah naik nama Aisyah radhiyallahu anha, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian,
Aisyah ni pun ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila dah selesai peperangan tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menewaskan musuh yang menjadi ancaman kepada Madinah pada ketika itu, maka Nabi pun kembalilah bersama dengan para sahabat yang lain. Nabi kembali. Jadi bila Nabi kembali, Aisyah kata dalam perjalanan balik tu, dekat-dekat dah nak sampai ke Madinah, pada ketika itu Nabi mengarahkan para sahabat untuk berehat sekejap. Bila bermusafir jauh, jadi dia orang pun berehat. Jadi Aisyah pada masa itu berada di dalam satu yang kita panggil sebagai macam rumah kecil yang berada di atas unta. Jadi bila mana rehat, unta tu pun turun, jadi mereka pun turunkanlah rumah kecil yang Aisyah duduk dalam tu. Jadi bila duduk, Aisyah ni ada urusan nak keluar. Jadi dia pun keluarlah daripada tempat rumah dia tu, rumah kecil yang ada di atas unta tu, dia turun, dia pergilah buat urusan dia. Masa dalam perjalanan nak kembali, masuk balik ke tempat tu, tuan-tuan, bila nak masuk balik ke rumah tu, Aisyah pegang dada dia dan dia rasa rantai tak ada. Rantai yang dia pakai telah terlucut. Dalam peristiwa, tuan-tuan, dalam peristiwa sirah ni, ada dua kali dalam sirah di mana Aisyah radhiyallahu anha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua kali Aisyah mengalami peristiwa dia punya rantai tergugur. Yang ni kali pertama dalam peperangan Bani Mustalik. Kali kedua ada satu hadis yang lain. Walaupun sebahagian ulama cuba untuk mengaitkan dua kisah ni dikata sama, tetapi pendapat yang sahih seperti mana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab dia Zadul Ma'ad, dia mengatakan kisah ini berlaku dua kali. Sekali berlaku ialah ketika mana peperangan Bani Mustalik, yang kedua dalam peperangan yang berbeza. Peperangan yang lain yang mana pada waktu tu Aisyah memakai rantai yang dipinjam daripada Asma binti Abi Bakar, saudara kandung dia lah. Yang mana peristiwa tu berlaku bila Aisyah kehilangan rantai, Nabi SAW mengarahkan sahabat untuk cari, dan itu merupakan salah satu daripada sebab turunnya ayat tayammum. Ayat membenarkan untuk tayammum bagi orang yang tidak ada air pada masa itu. Baik. Yang ni kali pertama berlaku. Aisyah kehilangan rantai juga. Rantai Aisyah terputus. Aisyah pun patah balik pergi cari rantai dia. Jadi bila Aisyah duk cari rantai, dia jumpa rantai tu, lepas tu dia kembali ke tempat dia, dia tengok orang dah tak ada. Para sahabat yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun beredar daripada kawasan tu. Jadi Aisyah duk cari tengok tak ada. Dan Aisyah pun duduk di tempat di mana dia berada ketika mana tentera sahabat itu berhenti. Dengan harapan bila mereka sedar Aisyah ni dah tak ada dalam kawasan tu, mereka akan patah balik dan cari di mana tempat mereka berhenti, kerana berkemungkinan Aisyah sedang tunggu di situ. Jadi Aisyah pun tunggulah, kan? Dan orang yang angkat tu mungkin ada di kalangan kita yang kata, takkanlah tak sedar Aisyah tak ada, takkan tak berat. Aisyah sendiri sebut dalam hadis Bukhari, Aisyah kata pada masa tu orang-orang perempuan di zaman tu memang ringan. Mereka tak mempunyai daging yang banyak, mereka tak berisi badan kerana kurang makan daging pada masa tu, hanya makan sikit-sikit je. Jadi Aisyah kata waktu tu badan aku ringan, dan dia orang tak merasa pun kerana keringanan tu dia orang angkat, dia orang rasa Aisyah ada dalam, sedangkan Aisyah tak ada. Jadi Aisyah pun menunggu. Bila Aisyah menunggu, tuan-tuan, tiba-tiba ada tentera yang kemudian datang. Kerja dia orang ni adalah untuk mencari kalau ada barang-barang yang tertinggal, yang ditinggalkan oleh tentera di hadapan. Jadi yang ada pada masa tu ialah Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Safwan ni sahabat Nabi SAW, seorang sahabat yang baik. Jadi pada masa tu Safwan ni bila dia tengok, ni siapa pula ni? Tiba-tiba ada perempuan seorang-seorang dekat tengah-tengah padang pasir. Tak ada siapa tunggu. Ini satu benda yang pelik. Jadi bila Safwan tengok, dia tengok sekali lagi. Dia terputus. Saya pun tak tahu kenapa hari ini dugaan sungguh. Okey. Baik. Kita sambung.
Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha dibawa oleh Safwan bin Mu'attal, Safwan ni tak cakap sepatah pun dengan Aisyah. Dia cuma bawa Aisyah balik ke Madinah kerana dia tahu pada masa tu Aisyah berada dalam keadaan ditinggalkan oleh rombongan dia. Kan? Ditinggalkan oleh rombongan dia. Jadi tak cakap sepatah pun, dia bawa Aisyah balik, dia hantar Aisyah. Orang munafik tahu benda ni tuan-tuan. Ya. Safwan tengok Aisyah, dia bawa Aisyah balik ke Madinah. Dia tak cakap apa pun, Aisyah pun tutup muka dia kerana Aisyah malu. Pada masa tu Aisyah ikut Safwan balik. Orang munafik tengok benda ni dan orang munafik menggunakan kesempatan yang ada ni untuk menuduh Aisyah radhiyallahu anha dan Safwan. Apa yang mereka kata? Mereka kata Safwan dan Aisyah telah melakukan hubungan yang tak elok. Mereka mengatakan bahawasanya Safwan dan Aisyah telah melakukan hubungan zina. Na'udzubillah. Moga lidah mereka diburukkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan, Aisyah ni bila sampai ke Madinah, Aisyah ni dia tak tahu apa yang disebutkan dan apa yang disebarkan kepada masyarakat di Madinah pada masa tu. Dia tak tahu yang fitnah telah berlega. Dia tak tahu. Kerana bila sampai dekat Madinah, dia jatuh sakit. Dia duduk dalam rumah dia. Dia tak tahu. Sehinggalah apabila dia sihat sikit, dia keluar, maka pada masa itulah baru orang bagi tahu kat dia. Telah berlega cerita dalam masyarakat bahawasanya Aisyah dengan Safwan telah melakukan kerja yang tak elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa yang berlaku selepas daripada tu? Yang berlaku adalah Safwan ni ataupun Aisyah ni, dia tengok pada masa tu Nabi SAW pun agak lain sikit. Nabi agak runsing pada masa tu. Kerana Nabi SAW sayang dekat Aisyah. Nabi SAW percaya dekat sahabat dia Safwan ni. Tapi dalam masa yang sama orang duk bawa cerita. Beberapa orang di kalangan sahabat yang rapat dengan Nabi SAW pun ada yang terpercaya dengan benda ni. Antaranya adalah Hamnah. Antaranya adalah Mistah. Antaranya adalah Hassan bin Thabit yang merupakan penyair Nabi SAW. Jadi Nabi SAW pun pada masa tu adalah sedikit terkesan sehingga Nabi SAW minta pandangan daripada para sahabat. Ada di kalangan sahabat seperti Zaid bin Harithah membela Aisyah radhiyallahu anha, membela Nabi SAW dengan mengatakan ni tuduhan yang tidak benar. Ada di kalangan sahabat seperti Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az merupakan ketua orang Aus. Dia siap kata, siapa-siapa yang memulakan tuduhan ini, yang menyakiti Nabi SAW, bagi tahu kepada kami wahai Rasulullah, biar kami penggal kepalanya. Kerana nak membela Nabi SAW, dia sanggup untuk melakukan serangan terhadap orang yang memulakan fitnah ini terhadap Nabi dan keluarga Nabi dan isteri Nabi SAW. Maka ada di kalangan sahabat yang terkesan pada masa itu yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah merupakan sahabat Nabi yang agung. Sa'ad bin Ubadah merupakan sahabat Nabi SAW yang hebat. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ketika mana Sa'ad bin Mu'az mengatakan kepada Nabi SAW yang dia nak penggal, orang yang melakukan menyebarkan berita tentang Aisyah ni, dia bela jugalah. Dia orang saleh, dia mukmin, dia bukan munafik, tetapi dia ada terkesan sikit kerana Abdullah bin Ubay ni satu kabilah dengan dia, iaitu puak Khazraj. Jadi pada masa itulah berlaku sedikit ketegangan di antara Sa'ad bin Mu'az dan juga Sa'ad bin Ubadah yang akhirnya ditenangkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi pada masa itu tak buat keputusan apa-apa. Ali bin Abi Talib mencadangkan agar Nabi SAW bertanya dengan Barirah yang merupakan
seorang hamba perempuan yang sangat rapat dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Barirah juga mengatakan bahawasanya dia tidak ada ragu lagi dengan Aisyah. Aisyah meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk balik ke rumah mak ayah dia, kerana dia rasa dah Nabi pada masa tu agak sedikit lain dari sudut layanan dia kepada Aisyah. Jadi Nabi benarkan dia balik, dan mak kepada Aisyah minta supaya Aisyah bersabar. Dan lebih kurang dalam sebulan, tuan-tuan, tak turunnya wahyu bagi keputusan. Dan apabila turun dia wahyu setelah sebulan, Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, dan akhirnya Allah Taala bagi tahu bahawasanya Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang bersih, adalah perempuan yang suci. Jadi sebab itu, ya, muka surat 77 tu saya sebut, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha terserlah apabila beberapa ayat Al-Quran diturunkan kerananya. Ada yang khusus untuknya dan ada juga yang umum untuk orang lain tetapi diturunkan disebabkannya. Apabila sudah diketahui bahawa sesebuah ayat itu diturunkan disebabkan oleh seseorang, disebabkan oleh kerana seseorang, maka apabila membaca ayat itu, orang akan tahu bahawa ayat Al-Quran itu diturunkan dengan sebab dia. Ini merupakan satu kemuliaan baginya, kerana ia merupakan salah satu ayat Al-Quran yang merupakan satu-satunya kitab suci yang diperakui oleh Allah hingga hari kiamat. Walaupun kita tidak merasai peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran oleh Al-Quran itu pada zaman itu, tetapi kita haruslah bersyukur kerana bersama dan diuji dengan Abu Lahab, dengan Abu Jahal. Maksudnya, kalau kita hidup zaman tu, mungkin kita pun percaya sekali lah, mungkin kita duduk sebelah Abu Jahal agaknya. Sebab itu mungkin ada orang dipikir, kata, kalau kenapalah aku hidup zaman ni, kenapa tak hidup di zaman Nabi? Syukurlah tuan-tuan, hidup zaman ni jadi orang beriman. Hidup zaman ni jadi sayang kat Nabi. Kerana kita tak tahu, kalau kita hidup zaman Nabi SAW, mungkin kita pun tak tahan. Mungkin kita pun terpercaya dengan apa yang disebutkan oleh orang Quraisy terhadap Nabi SAW. Ya? Kita yang hidup selepas zaman itu mampu mengambil pengajaran daripada sirah dan sebagainya. Antara ayat yang diturunkan disebabkan atau berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha adalah innal ladzina ja'u bil ifk usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzina tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa pembohongan dan fitnah ialah sekumpulan orang yang menisbahkan diri kepada kamu semua. Yakni orang-orang yang munafik lah. Kamu semua tu maksud orang beriman. Orang yang kata diri mereka adalah orang yang beriman. Janganlah kamu semua menyangka pembohongan itu buruk bagi kamu semua. Bahkan ia baik bagi kamu semua. Bagi setiap seorang dari kalangan mereka. Yakni orang yang buat fitnah dan orang yang sengaja menyebarkan pembohongan setelah dia adalah pembohongan. Menyebarkan fitnah sedangkan dia tahu ia adalah fitnah. Ya. Maka Allah Ta'ala kata bagi setiap seorang dari kalangan mereka, bagi dosa yang telah mereka lakukan, dan orang-orang yang memikul kebanyakan pembohongan itu adalah dari kalangan mereka baginya azab yang sangat dahsyat. Maksud tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala dalam ayat ni mencela orang-orang yang menyebarkan dalam keadaan dia tahu benda tu fitnah. Orang yang memulakan fitnah, mereka ini semuanya akan menanggung. Tuan-tuan, maafkan saya, kita terputus lagi ya. Okey, boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar tak? Okey. Tak maaf tuan-tuan biasalah cabaran-cabaran bulan puasa ni kan. Ini semua salah Hadi. Baik. Allah Azza wa Jal menyebut di dalam Al-Quran, innal ladzina ja'u bil ifk usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Yang bermaksud, Allah Taala turunkan ayat ni bagi tahu kepada kita tentang
bagaimana Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh orang-orang yang berniat jahat. Orang-orang yang memang niat jahat pada Aisyah, yang niat jahat untuk memburukkan Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala kata sesungguhnya orang-orang yang datang dengan membawa pembohongan itu ialah sekumpulan orang yang menisbahkan diri mereka pada kamu semua wahai orang beriman. Maksudnya mereka yang buat kerja ni ialah orang yang munafik yang mengaku dia beriman. Dia orang kata dia orang beriman, sedangkan Allah Taala tahu niat jahat dia orang yang ingin memburukkan Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Janganlah kamu semua menyangka pembohongan itu buruk bagi kamu semua, bahkan ia baik bagi kamu semua. Bagi setiap seorang dari kalangan mereka akan mendapat balasan bagi dosa yang telah dia lakukan, dan orang yang memikul kebanyakan pembohongan daripada kalangan mereka, baginya akan azab yang sangat dahsyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam ayat ni memang betul Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas bahawasanya tuduhan yang dilakukan radhiyallahu anha merupakan satu fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik, yang disebarkan oleh orang-orang yang mengaku dia beriman. Siapa yang buat ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay, dan dia daripada puak Khazraj. Maka sebab itu Sa'ad bin Ubadah ada sedikit rasa macam nak bela dia kerana dia orang ni satu kabilah. Bukan kerana Sa'ad bin Ubadah ni orang munafik, tak. Sa'ad bin Ubadah ni sahabat Nabi, tuan-tuan. Jangan salah sangka, jangan salah anggap. Kerana munafik tak munafik ni, tuan-tuan, ia adalah perkara wahyu. Berkemungkinan dia tak tahu yang Abdullah bin Ubay ni adalah orang munafik. Baik. Jadi Allah Azza wa Jal membersihkan Aisyah dalam ayat ni, dan ini merupakan satu keistimewaan bagi Aisyah. Siapa-siapa yang melalui ayat ni di dalam Al-Quran, surah An-Nur ya, ayat yang ke-11. Siapa-siapa yang melalui ayat ni, dia akan dapat tahu bahawasanya Allah Taala turunkan ayat ni untuk membersihkan nama Aisyah, untuk mensucikan Aisyah daripada tuduhan jahat yang pernah dilakukan oleh orang munafik. Allah Azza wa Jalla menyebutkan kepada bahawasanya tuduhan jahat ni, sekali-kali kamu jangan sangka ia adalah satu keburukan untuk kamu. Bahkan ia adalah sesuatu yang baik bagi kamu. Baik untuk kamu. Baik. Kenapa baik? Para ulama meletakkan beberapa faedah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah ni. Antaranya, tuan-tuan, yang pertama, yang baiknya tentang ayat ni ialah kelebihanlah untuk Aisyah. Kelebihan untuk Aisyah kenapa? Bukan senang satu ayat nak turun, nak bagi tahu penyaksian daripada Allah yang membuktikan dia adalah orang yang suci. Pembuktian daripada Allah, penyaksian daripada Allah dalam Al-Quran yang kekal sehingga hari kiamat. Orang tahu siapa pun yang datang, siapa pun yang lahir, di zaman mana pun dia hidup, apabila dia membaca ayat ni, dia tahu bahawasanya ayat ni Allah Ta'ala turunkan untuk menyucikan Aisyah, untuk membela Aisyah. Ini merupakan satu perkara yang melegakan, satu perkara yang memuliakan dan meninggikan kedudukan Aisyah radhiyallahu anha di dalam agama ni. Usah kata Allah Taala turunkan ayat Quran untuk bela kita, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita kena fitnah macam-macam, 2-3 hari ni saya agak kena teruk sikitlah, kena fitnah kan dengan benda tu, dengan benda ni. Kadang-kadang dipotong video saya out of context, tak ikut konteks, fitnah saya, rasa beban, tuan-tuan. Tiba-tiba kalau ada orang tulis bela saya sikit, orang tulis bela saya sikit, bagi tahu bahawasanya ini adalah fitnah, kita pun lega. Itu kalau manusia bela, tuan-tuan. Tapi bila mana Allah Azza wa Jalla bela, Allah Azza wa Jalla turun ayat Quran bagi tahu bahawasanya Aisyah suci, boleh bayangkanlah bagaimana perasaan leganya Aisyah radhiyallahu anha, terutamanya apabila Nabi sendiri ada perasaan lain, layanan dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bukan kerana apa? Kerana Nabi pun rasa beban dengan tuduhan tu.
Nabi sendiri rasa beban dengan tuduhan tu dan Nabi sendiri rasa sedih dengan tuduhan tu. Baik, itu yang pertama. Ya, yang mana kadang-kadang kita rasa ujian daripada Allah Azza wa Jalla ini betul beban. Tetapi kita kena pandang di sebaliknya. Blessing in disguise. Ada rahmat di sebalik segala ujian yang Allah Azza wa Jalla datangkan ujian itu untuk memuliakan sebahagian daripada hamba-Nya. Ini merupakan perkara yang kita semua tahu. Sebab itu para anbiya alaihim salawatullah wasalam, yang mana mereka ini Allah Ta'ala angkat tinggi darjat mereka. Tetapi dalam masa yang sama, darjat mereka tinggi tidak menjadikan mereka itu terlepas daripada ujian dan cabaran. Hidup para anbiya ni penuh dengan ujian dan cabaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka sebagai bukti untuk memastikan mereka ini menjadi manusia yang mulia dengan tetap bersabar walaupun mereka diuji dengan ujian yang sangat berat, yang sangat membebankan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kisah Al-Ifk membuktikan kepada kita tentang basyariyatul Rasul. Kisah Al-Ifk membuktikan kepada kita tentang sifat keinsanan Nabi itu sendiri. Walaupun Nabi itu maksum, walaupun Nabi itu terima wahyu, walaupun Nabi itu dekat dengan Allah, tetapi sifat keinsanan seorang insan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu tetap ada. Walaupun betul darjat Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sama dengan kita. Nabi ni tinggi, tapi dari sudut sifat keinsanan masih ada. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengutuskan nabinya kepada kita memang untuk kita ni manusia tiru, kerana dia juga adalah manusia macam kita. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku ni manusia macam kamu. Sesungguhnya aku ni manusia macam kamu juga. Tak ada beza di antara aku dan kamu. Dari sudut sifat keinsanan. Nabi SAW lapar, dia makan. Kita pun lapar makan. Nabi SAW dahaga minum. Kita pun dahaga minum. Nabi SAW sejak tuan, mungkin entah tak boleh masuk kot. Kalau entah masuk dia ganggu. Kita tak boleh ada dua device yang ada Zoom lah rasanya. Sebab bila Hadi masuk, dia ganggu, dia slow. Okey, kita teruskan ya. Baik. Okey. Baik. Keinsanan Rasul Allah Ta'ala kekalkan ada pada Rasul. Kenapa tuan-tuan? Kerana ia menjadi bukti bahawasanya kita mampu untuk mengikut Rasul ni. Sebab kalau Nabi ni tak ada sifat insan, macam mana kita nak contohi dia? Macam mana kita nak ikut cara dia? Okey, itu yang kedua, iaitu sifat insan Nabi. Bahkan bukan hanya dalam Quran disebutkan benda ni, dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan, innama ana bashar mislukum wa innakum latakhtasimuna ilayya. Sesungguhnya aku ni manusia macam kamu dan kamu bila bergaduh datang jumpa aku. Jadi ini merupakan perkara yang menjadi hikmah pada kita, bahawasanya Nabi ni macam mana pun dia adalah terima wahyu, macam mana pun dia menerima wahyu, macam mana pun darjat dia tinggi, sifat keinsanan dia ada. Dia sedih macam mana kita sedih, kan? Cuma cara dia merawat kesedihan, cara dia kawal diri dia dan kawal nafsu tak sama macam kita. Tapi dia ada benda-benda macam tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Hadis ni juga membuktikan bahawasanya wahyu yang Allah Taala turunkan ni bukan rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang duk sallallahu alaihi wasallam reka Quran. Orang duk kata Nabi ni penipu. Kan? Kalau Nabi ni reka Quran, dia ada dua lah kita nak jawab di sini. Yang pertama, Quran ni dari sudut bahasa amazing. Dari sudut bahasa tu memang dahsyat lah. Sebab itu Allah Ta'ala cabar siapa-siapa nak cipta macam Quran ni. Tapi tak ada orang yang mampu. Dan sampai sekarang cabaran tu terbuka, tak pernah tertutup pun. Cabaran tu still terbuka.
Kan? Tapi tak ada orang yang mampu untuk buat. Ada orang yang buat, cuba untuk buat, antaranya macam Musailimah Al-Kadzab dan seumpamanya, tapi apa yang mereka cipta tu sangat-sangat apa ni orang kata melucukan ayat-ayat yang mereka cipta dan mereka reka. Baik. Kalaulah ciptaan yang begitu hebat, ciptaan yang begitu dahsyat, boleh dibuat oleh orang yang buta huruf macam Nabi. Dan kalau betul lah Nabi tu reka Quran, dah tentu Nabi kata dia yang cipta dan dah tentulah Quran tu disandarkan pada dia. Tapi Nabi tak sandarkan Quran pada diri dia. Nabi SAW tetap menyandarkan Quran tu pada Allah Azza wa Jal, kerana tak ada kepentingan pun untuk Nabi SAW sandarkan pada diri sendiri, kerana itu memang kalam Allah Azza wa Jal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah Nabi SAW tu cipta wahyu dia sendiri, tak payah tunggu 1 bulan daripada peristiwa ni untuk diturunkan, untuk direka wahyu. Nabi SAW cintakan Aisyah. Nabi SAW percayakan Safwan. Reka je lah. Kalau betul lah dia boleh reka wahyu tu. Tapi Nabi tak buat. Nabi menunggu wahyu turun. Kerana sememangnya benar bahawasanya wahyu ini bukan rekaan Nabi SAW, tetapi ia datang daripada Allah. Bila Allah Ta'ala tak turunkan, maka Nabi SAW tidak sampaikan. Apabila Allah Ta'ala turunkan selepas kira-kira sebulan daripada peristiwa ni, barulah Nabi SAW bagi tahu kepada semua, wahyu telah pun diturunkan. Baik. Dan hadis ni juga, kisah ni membuktikan tentang kepentingan sabar. Kepentingan sabar dan tawakal kepada Allah. Kadang-kadang kita mungkin rasa ujian yang datang pada kita sangat berat. Tak ada siapa nak bela kita. Ramai orang mengecam kita sedangkan ia adalah fitnah. Kita pun tak mampu nak orang kata apa? Nak balas, nak saman pun dia pakai fake account dan sebagainya. Kita pun tak tahu dia siapa. Kadang-kadang kita rasa dunia ini berjalan dalam keadaan orang-orang yang jahat dan memfitnah ini dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi tuan-tuan, ketahuilah, kesabaran yang kita buat, kesabaran yang kita usahakan ketika mana mendepani ujian yang Allah Ta'ala berikan, ia tidak akan pergi sia-sia. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa membela dan tidak akan mensia-siakan ganjaran bagi orang-orang yang bersabar dan bertawakal kepada Allah. Kita usaha, tapi bila mana sudah habis daya dan usaha tuan-tuan, maka kita bertawakallah kepada Allah. Berserah kepada Allah, kerana satu masa dan ketika Allah Ta'ala akan membuktikan kebenaran. Kerana kebenaran ni akan terzahir. Kebenaran ni akan terzahir. Kalau tak terzahir di atas tangan kita pun, akan terzahir di atas tangan orang selepas daripada kita. Bersabar dan bertawakal kepada Allah, serahkan urusan kepada dia. Dan terus bersabar, jangan putus asa tuan-tuan. Walaupun kadang-kadang ada orang kata, sabar saya ada had. Sabar dia lah ada had. Tapi sabar dalam Islam ni tak ada had lah. Kita kena sabar setiap masa. Kerana sabar ini merupakan tuntutan daripada Allah Azza wa Jalla. Ya? Dan kesabaran inilah yang menjadikan Aisyah ni mulia sehingga turun ayat Al-Quran pada dia, membela dia. Itu yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, ahamiyatut tabayyun. Kepentingan untuk tabayyun. Kepentingan untuk semak berita. Bila orang sampaikan kepada kita berita, bila orang sampaikan kepada kita perkara, ya, sesuatu yang menyebabkan maruah orang mungkin terganggu, jangan terus percaya. Jangan terus percaya. Saya lagi. Jangan ke mana-mana. Hari ni ada ujian tuan-tuan. Tak tahu kenapa tiba-tiba disconnect. Ujian pada kita lah bagi orang yang berpuasa. So saya sambung sikit lagi. Iaitu kepentingan untuk tabayyun. Iaitu kepentingan untuk menyemak berita. Terutamanya apabila berita itu melibatkan maruah orang. Walaupun orang tu kita tak suka. Tapi apabila berita tu sampai kat kita, tak salah. Bahkan wajib untuk kita bertabayyun. Jangan sebarkan dulu. Semak dulu. Tetapi ramai orang kadang-kadang dia tak peduli pun benda ni. Dia tengok berita tu orang yang dia tak suka, boleh hentam, maka dia share. Ini adalah satu kesilapan. Nasihat untuk diri saya dan juga kita semua.
Jangan kita melakukan sesuatu yang boleh merugikan kita. Bila kita dah fitnah orang ni tuan-tuan, nak minta maaf balik bukan senang lah. Bukan senang. Ya, jadi oleh kerana benda ni melibatkan maruah orang, maka sebab itu dalam Islam, ya, dalam Islam diajar untuk kita bertabayyun. Ya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah Taala kata, bila datang kepada kamu satu orang fasik membawa berita, siapa-siapa saja yang kita tak percaya ataupun kita tak ada keyakinan yang mantap lagi pada berita dia, semak dulu. Kerana nanti tak pasal-pasal kita dah tuduh orang dengan satu benda yang kita pun tak tahu kebenarannya. Maka kamu akan jadi orang yang menyesal apabila telah sampai berita benar yang sebenarnya bercanggah dengan apa yang kamu sebarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, yang bermaksud janganlah kebencian kamu pada satu orang menjadikan kamu tidak berlaku adil dengan dia. Berlaku adillah kerana ia sangat dekat dengan takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini merupakan beberapa perkara, beberapa faedah yang kita boleh ambil. Dan seterusnya, dengan berita ini ataupun dengan peristiwa ini, kita dapat tahu bahawasanya di dalam masyarakat Madinah itu ada satu puak yang sangat bahaya, iaitulah golongan munafik. Sangat bahaya, yang merupakan duri di dalam daging dan gunting di dalam lipatan, dan juga musuh di dalam selimut. Begitu banyaknya perumpamaan Melayu ataupun peribahasa Melayu yang menyebutkan tentang bahaya orang dalam yang mengaku sebagai sahabat, tetapi dalam masa yang sama mereka adalah orang yang jahat yang ingin menghancurkan daripada dalam. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, peristiwa ni membuktikan kepada kita tentang hakikat ni. Peristiwa ni membuktikan bahawasanya bahaya orang munafik. Cuma mungkin ada yang bertanya lah, kenapa Nabi tak buat apa-apa tindakan pada orang ni? Munafik ni kan dia orang bahaya. Nabi SAW tak ambil tindakan tuan-tuan. Kerana munafik ni sesuatu yang kita tak tahu, melainkan dengan pimpinan wahyu. Kalau tak ada wahyu turun bagi tahu orang ni munafik, orang ni munafik, orang ni munafik, maka kita pun tak tahu dia tu munafik. Kita pun tak tahu dia munafik. Jadi Nabi tak nak membuka jalan kepada orang yang datang kemudian untuk membunuh orang dengan alasan dia munafik melalui jalan mimpi, melalui jalan ilham, sedangkan mereka memerlukan wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tak tahu, orang luar tak tahu dia ni munafik ke tidak. Orang luar tengok Abdullah bin Ubay bin Salul ni sahabat Nabi, ya? Sebab dia mengaku dia sahabat Nabi. Dia sembahyang belakang Nabi SAW. Dia pergi perang dengan Nabi SAW. Orang munafik ni. Jadi orang luar nampak dia sahabat Nabi. Sebab itu ketika mana ada sahabat yang nak membunuh orang munafik ni, Nabi kata la, hatta la yaqulan nas inna Muhammadan yaqtulu ashabah. Jangan, kerana aku tidak mahu nanti orang berkata Muhammad membunuh sahabatnya. Kerana mereka tak tahu dia munafik. Orang Madinah je, itu pun bukan kata orang Madinah, Nabi dan Huzaifah je tahu. Nabi dan Huzaifah je tahu dia ni munafik, dia ni munafik, sebab Nabi bagi tahu kat Huzaifah. Kenapa Nabi bagi tahu kat Huzaifah? Wallahu a'lam. Kerana mungkin ada keistimewaan pada Huzaifah yang Nabi nampak yang tak ada pada kita. Jadi bahaya benda ni, perlu untuk berjaga-jaga dan berhati-hati. Dan sama jugalah dalam masyarakat, ada orang yang kadang-kadang sakit hati, sebarkan fitnah benda yang tak betul. Kita boleh berbeza tuan-tuan, tapi jangan menggunakan perkakas fitnah apabila telah habis hujah. Ini nasihat untuk diri saya dan juga kita semua. Saya sebut di situ muka surat 78. Berdasarkan ayat ini, Allah Ta'ala memberikan penyaksian kepada Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau ini suci daripada setiap tuduhan zina yang dilontarkan oleh orang-orang munafik terhadapnya. Yang akan mendapat azab yang dahsyat itu pula ialah Abdullah bin Ubay. Kerana dialah yang memulakan penyebaran fitnah bahawa Aisyah radhiyallahu anha bersama dengan Safwan radhiyallahu anhu. Apabila fitnah ini tersebar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berani untuk membuat keputusan, sehingga kan ramai sahabat yang tertanya-tanya tentang hal ini, dan ada juga di kalangan sahabat yang terpercaya. Sebab ramai sangat yang bawa, ada sahabat yang percaya. Yang saya sebut tadilah Hamnah, Mistah dan juga Hassan bin Thabit, ya.
Dan Aisyah radhiyallahu anha berada dalam keadaan yang sangat sulit. Aisyah tambah sakit. Dia dah lah sakit. Dengar cerita ni, lagi sakit. Sehingga kan Allah Azza wa Jalla sendiri yang membelanya hingga membuatkan Aisyah radhiyallahu anha begitu gembira kerana yang turun itu adalah ayat Al-Quran. Yang turun nak bela dia tu ayat Al-Quran daripada Allah. Bukan hanya kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha turut mengatakan yang Allah Taala bersama dengannya ketika ayat ni diturunkan serta dialah tempat yang Aisyah berharap dan bergantung. Nak bagi tahu kepada kita di zaman ni, kalaulah kita pun difitnah dengan fitnah yang dahsyat, walaupun tidak mungkinlah sedahsyat Aisyah punya ujian ketika difitnah, tapi kita boleh jadikan peristiwa ni sebagai satu pengajaran, sebagai satu pedoman, sebagai satu panduan bagaimana orang yang sabar itu Allah Ta'ala akan bela, tuan-tuan. Lambat atau kejap, lambat atau singkat, Allah Ta'ala tetap akan bela orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang difitnah. Berdoalah, bersabarlah dan bertawakallah kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha turut mengatakan yang Allah Azza wa Jalla bersama dengannya ketika ayat ini diturunkan, serta dialah tempat yang mana Aisyah berharap dan bergantung. Hal ini juga menunjukkan bahawa baginda tidak mengetahui perkara yang gaib atau yang tidak dilihatnya, melainkan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Ini membuktikan bahawa memang Nabi tak tahu benda yang gaib, melainkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Apa yang Allah Ta'ala tak bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Sekadar yang Allah Ta'ala bagi tahu benda gaib kat dia tahu. Dalam peristiwa Aisyah ni, Nabi pun sehingga terpaksa menunggu wahyu turun. Dan wahyu lambat pula turun. Dan ini merupakan ujian daripada Allah. Dan akhirnya apabila wahyu tu turun, tuan-tuan dan puan-puan, bila wahyu tu turun, ia menjadi nikmat. Ia menjadi nikmat kepada Aisyah. Ia menjadi nikmat kepada orang-orang yang beriman untuk membaca kisah ni. Terutama bagi orang yang diuji dengan fitnah, orang yang diuji dengan tuduhan yang tidak berasas. Jadi saya nasihatkan pada diri saya dan juga kita semua. Kadang-kadang hidup ni kita rasa tidak adil untuk kita. Tetapi kita kena percaya bahawasanya apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dari sudut ujian tu, dia tidak akan pergi secara sia-sia. Allah Ta'ala akan berikan ganjaran selayaknya kepada orang-orang yang bersyukur, kepada orang-orang yang bersabar dan bersyukur atas ujian yang Allah Ta'ala berikan. Kita tengok yang kedua. Di antara keistimewaan Aisyah juga, tuan-tuan, muka surat 79, banyak meriwayatkan hadis. Saya sebut di situ, berkenaan dengan Khadijah radhiyallahu anha, kita tidak pernah jumpa atau dengar mana-mana hadis yang diriwayatkan olehnya, kerana Khadijah ni wafat sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi kalau Khadijah ni hidup masa zaman Nabi hidup, mereka tidak memerlukan kepada sanad lagi. Kalau Khadijah nak bagi tahu ke orang apa yang Nabi sebut kat dia pun, dia tak payah sanad dah, dia kata Nabi SAW sebut. Nabi SAW sebut. Kerana Nabi masih hidup, tidak ada keperluan nak riwayat dengan cara letak sanad bersungguh-sungguh. Kerana Ibn Sirin pun sebut. Ibn Sirin dia kata, kanu inna nas lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah faqalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhum. Manusia di zaman Nabi sebelum ini tak pernah tanya pun tentang sanad. Tak pernah tanya siapa yang cerita. Sebab Barak bin Azib pun kata, kami tak tahu apa itu tipu, kami tak tahu apa itu bohong. Manusia tak bohong. Anas kata, wa man nadri mal kadzib, kami tak tahu apa itu bohong. Sehinggalah apabila pembunuhan Uthman berlaku. Bila pembunuhan Uthman berlaku, orang makin bergaduh. Orang makin tak puas hati. Perbalahan berlaku dalam politik dan dalam isu-isu yang lain. Maka munculnya hadis palsu. Di situ munculnya kepentingan untuk meletakkan sanad. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan, ketika mana Bushair Al-Adawi membacakan hadis kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas buat tak layan je. Sehingga Bushair ni rasa macam tension. Dia kata, ya Ibnu Abbas, uhadithuka bihadithin min Rasulillah SAW wa anta la tasma'. Wahai Ibnu Abbas, aku membacakan
kepada kamu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi engkau tak dengar pun. Dia kata, inna kunna marratan idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Kami ni dulu bila kami dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan beliakkan biji mata kami untuk tengok orang yang baca tu, yang baca hadis tu, dan kami akan tadahkan telinga kami untuk mendengar apa yang dia akan baca. Tetapi manusia ni falamma rakiban nas as-sa'ba waz-zalul falam nasma illa mimman na'rif. Tetapi apabila manusia ni dah mula menunggang yang liar dan yang jinak, maksudnya hadis yang dikenali pun mereka ambil, hadis yang mereka tak kenal pun mereka ambil, maka pada ketika itu kami tidak akan mendengar melainkan daripada orang yang kami kenal saja. Kerana hadis sudah mula bertebaran, hadis yang tak sahih pun banyak dah. Hadis yang mana-mana datang pun kita tak tahu. Dah mula tersebar banyak. Ibn Abbas kata kami tidak akan dengar melainkan daripada orang yang kami kenal sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Aisyah radhiyallahu anha ni hidup anha ni tuan-tuan, hidup selepas daripada Nabi wafat. Dia hidup. Okey? Jadi oleh kerana itulah ada keperluan untuk Aisyah radhiyallahu anha kita panggil meriwayatkan hadis kepada generasi yang berikutnya, terutamanya generasi tabi'in. Bahkan Aisyah bukan kata dia menjadi pakar rujuk kepada tabi'in. Aisyah juga menjadi pakar rujuk pada sahabat yang kita akan tengok nanti ya. Baik, sebab itu saya sebut walaupun pada zaman kenabian ada sahabat yang menyampaikan hadis kepada orang lain, tetapi periwayatan hadis secara serius berlaku setelah kewafatan Nabi SAW. Zaman Nabi hidup ada sahabat yang riwayat, tapi tak begitu serius lah, sahabat sampaikan kepada mereka yang tak hadir saja. Tapi lepas Nabi wafat, periwayatan hadis berlaku secara serius. Ini kerana Rasulullah SAW sudah tiada untuk dirujuk secara terus, melainkan apa yang pernah beliau sampaikan, serta yang meriwayat apa yang didengari daripada baginda. Nabi tak boleh nak semak lagi sebab Nabi dah wafat. Maka sebab itu mereka jaga dan hati-hati, letak sanad dan sebagainya. Cek perawi-perawi, tengok ingatan kuat dan sebagainya. Juga mana-mana sahabat yang wafat dulu sebelum Rasulullah SAW, memang kita tidak akan dapat jumpa hadis mereka. Semisal macam Hamzah, Mus'ab, kerana tiada keperluan untuk mereka meriwayatkan hadis, disebabkan Nabi SAW masih lagi hidup untuk dijadikan rujukan. Keperluan untuk meriwayatkan hadis datang setelah kewafatan baginda Nabi SAW untuk disampaikan kepada generasi yang seterusnya seperti tabi'in dan tabi'in. Akan tetapi Aisyah ni merupakan isteri baginda yang sangat masyhur dalam periwayatan hadis yang sering kita dengar. Jaranglah orang Islam tak pernah dengar nama Aisyah ni. Baca hadis memang dengar nama Aisyah kerana Aisyah banyak riwayat hadis. Sesiapa yang membuka kitab-kitab hadis semisal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dia akan menjumpai begitu banyak riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Semakkan dalam kitab Tuhfatul Ashraf yang menghimpunkan hadis-hadis di dalam kutub Tis'ah dan juga mulhaqatnya, mendapati bahawa terdapat 2081 hadis yang diriwayatkan daripada jalur Aisyah. Bercampurlah, ada yang sahih, ada yang tak sahih, tapi riwayat tu ada lebih kurang 2081. Walaupun jumlah riwayat ini bercampur antara sahih dan daif, namun ia adalah jumlah yang besar bagi seorang sahabat nak riwayat hadis banyak tu. Bahkan Imam Zahabi rahimahullah ada menyatakan bahawa hadis yang diriwayatkan daripada jalur Aisyah adalah sebanyak 2210. Zahabi ni ditengok riwayat yang riwayat Aisyah ni, dia kata 2210 hadis yang diriwayatkan melalui jalur Aisyah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan secara bersama sebanyak 174 hadis daripada jumlah tersebut. 174 ada dalam Bukhari Muslim secara bersama. Manakala Imam Bukhari meriwayatkan 54 hadis secara bersendirian daripada Aisyah, dan Imam Muslim meriwayatkan sebanyak 69 buah hadis secara bersendirian daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nak membuktikan kepada kita tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Aisyah ni bukan calang-calang orang lah. Riwayat dia banyak, hadis yang diriwayat pun banyak, dan dia menjadi pakar rujuk di kalangan tabi'in. Bukan kata tabi'in saja, sahabat Nabi SAW juga banyak merujuk dia, dan insya-Allah kita akan tengok dalam kuliah akan datang tentang kedudukan Aisyah radhiyallahu anha
di sisi sahabat, dari sudut kefakihan Aisyah, menjadi pakar rujuk di antara tempat untuk orang-orang Islam pada zaman dia nak cari jawapan bagi setiap kemusykilan agama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah sekadar tu untuk petang ini. Saya betul-betul bagi pihak penganjur minta maaf sungguh-sungguh kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana masalah kita pada petang ini tidak dapat nak dielakkan. Saya dah cuba yang terbaik untuk memberikan kuliah kepada tuan-tuan, tetapi apakan daya, kerana kita berusaha, Allah Ta'ala lah yang menentukan segalanya. Saya juga terima kasih juga lah pada Hadi Akmal ni bagi tempat untuk menumpang di sini untuk berkuliah. Ya. Terima kasih kepada semua. Saya pun nak terima kasih juga lah pada saya nak ucapkan minta maaf juga lah pada penganjur Global Ihsan, Kak Jini dan juga Dr. Azmi yang mana mereka bersungguh nak buat kuliah. Tengok-tengok ustaz punya internet pula rabak kan. Ustaz punya internet asyik disconnect je. Tapi nak buat macam mana? Inilah cabaran kita ni bila zaman COVID ni, bila buat online. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Saya tengok kalau ada, tengok saya nak bagi ucapan saya nak bagi ucapan penutup pun dia putuskan juga. Teruk Zoom ni kan. Tapi tak apalah tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesabaran. Mudah-mudahan semua ni berlaku ada hikmahnya, kita sabar. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Saya nak minta maaf jugalah pada penganjur Global Ihsan, Kak Jini, Dr. Azmi. Saya cuba untuk buat yang terbaik untuk dapatkan internet. Hadi Akmal juga cuba. Tapi nak buat macam mana? Allah Ta'ala menentukan segalanya. Inilah cabaran kita bila berkuliah dalam keadaan online ni. Macam-macam cabaran kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada kita. Jadi saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Kalau ada perkataan saya yang kasar, perkataan saya yang mengguris hati sesiapa, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap tahniah kepada kesabaran tuan-tuan untuk menunggu walaupun saya selalu disconnect. Amin ya Rabb.